Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Ta'ala bagi. Hakikatnya Allah Ta'ala yang himpunkan kita. Dengan hadiah taufik daripada Allah, kita salat maghrib berjemaah. Tanpa taufik daripada Allah untuk menyempurnakan sedetik ketaatan, itu satu perkara yang sangat mustahil. Sebab tu Nabi pesan kepada Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi pimpin tangan Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, ketika mana Nabi nak hantar beliau menuju ke Yaman untuk menyempurnakan kerja dakwah di sana, banyak soal jawab, banyak perkara-perkara yang Nabi SAW bagi kepada Sayyidina Mu'adz sebagai bekalan untuk dijadikan bekal sepanjang kesibukan dakwah di Yaman. Dan ada satu doa yang Nabi pesan kepada Sayyidina Mu'adz ibn Jabal supaya jangan pernah tinggal doa tu. Sebab tu sebahagian daripada imam, termasuklah kita dengar tadi imam kita baca, lepas daripada habis salat dia terus baca doa yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Doa apa dia? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, wahai Allah, a'inni, bantulah aku, ala dzikrika, agar mengingati engkau, wa syukrika, bersyukur pada engkau, wa husni ibadatik, cantiklah ibadat engkau. Di antara ibadat yang paling penting sekali, bukan banyak tuan-tuan, tapi yang Allah Ta'ala terima yang paling cantik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya terima ibadat yang cantik yang Allah sebut dalam surah Al-Mulk. Kita nak baca setiap malam ayat nombor 2. Alladhi khalaqal maut, dialah yang menciptakan mati, wal hayah, dan juga kehidupan, linabluwakum, untuk uji kalian, ayyukum, di antara kalian, ahsanu amala, yang paling cantik amalnya. Allah Ta'ala nak tengok yang paling cantik. Sebab tu tuan-tuan perasan, ingat lagi dah, siapa hak biasa pergi umrah, bila masuk kota Mekah dibawa untuk ziarah sekitar kota Mekah, naik bah, mutawif pun
berdiri kat depan, berbuih mulut cerita sana kanan kiri tunjuk. Lepas tu sampailah tuan-tuan dekat kawasan Mina. Sebelum sampai di kemah-kemah Mina, terlebih dahulu tuan-tuan akan sampai di satu tempat, di satu bukit, yang mana kita tengok di lereng bukit tu macam tembok. Mutawif akan kata tuan-tuan, selak curtain tirai bas belah kanan, tuan-tuan akan nampak tembok yang ada di kaki bukit tu bukan tembok, tetapi itulah Ain Zubaidah. Ain Zubaidah. Apa dia Ain Zubaidah? Ain Zubaidah ni ialah salur air yang mana ketika zaman kekhalifahan Harun al-Rashid, Zubaidah ialah isteri kepada Harun al-Rashid. Maka bila dia mai buat haji, dia tengok keadaan orang-orang yang berada di dalam musim haji susah untuk dapatkan air. Payah nak wuduk, payah nak mandi, payah nak minum, serba payah kerana keadaan air yang susah nak dapat. Maka Sayyidatuna Zubaidah rahimahumullah ta'ala anha bagi cadangan pada suami dia Khalifah Harun al-Rashid untuk dibina terusan saluran air. Tuan-tuan, dulu bukan ada piping getah macam kita. Dulu tak ada salur piping apa nama tu, bawah tanah macam kita. Tak ada saluran tu. Sistem tu belum ada, ilmu tu belum sampai. Sayyidatuna Zubaidah kata kepada suami dia, tak apa, untuk sistem saluran air ni duit saya, bukan duit kerajaan. Jangan guna duit kerajaan, guna duit saya. Tuan-tuan, jutaan dirham dikeluarkan untuk buat saluran air tu. Siap. Bila salur air, bila masuk air, tak sampai ke Mina. Makna dia ada bocor. Tuan-tuan, zaman tu bila ada bocor, bukan macam lah senang tuan-tuan injek radioaktif masuk. Ataupun tak payah, kalau tuan-tuan pi dekat nuklear, kita punya apa nama, tempat nuklear, agensi nuklear Malaysia, tuan-tuan, mereka ada satu mesin, satu alat untuk water detector menggunakan teknologi neutron emission. Jadi tuan-tuan, senang ya, kalau bocor, lepas tak payah nak rongkah, lepas tak payah nak korek semua tempat, cuma daripada atas je detect, tani bocor. Jadi korek tak bocor je. Tuan-tuan, zaman Khalifah Harun al-Rashid mana ada teknologi tu? Jadi nak buat lagu mana? Ayat tak sampai, nak buat lagu mana? Roboh balik semua, buat balik semula. Dan Sayyidatuna Zubaidah tak kata kat suami dia, tadi tu saya dapat keluar duit saya ni, guna duit kerajaan pula. Selesai kalau 2 kali guna duit saya ni, woi, berat ni. Engineer salah, saya rugi. Tuan-tuan, tak ada keluar perkataan tu daripada mulut Sayyidatuna Zubaidah. Dia kata tak, roboh semua, hancurkan semua, bina balik, saya buat keluar duit ni. Tuan-tuan, sehingga akhirnya kali kedua pembinaan tu siap dan air sampai ke Mina. Seluruh orang yang datang tunaikan haji pada zaman tu dapat gunakan air daripada sumber keuangan Sayyidatuna Zubaidah rahimahumullah ta'ala anha. Sehinggalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala meninggallah Zubaidah. Disebutkan khadimah dia, khadim, haduk khidmat dia. Bila mana Sayyidatuna Zubaidah meninggal dunia, antara orang yang paling sedih ni khadim dia. Sebab dia melihat betapa kebaikan Sayyidatuna Zubaidah, betapa amalan Sayyidatuna Zubaidah, betapa ketaatan kepada Allah Sayyidatuna Zubaidah, betapa tinggi akhlak budi pekerti Sayyidatuna Zubaidah, betapa khadim ni begitu sedih dengan kehilangan Sayyidatuna Zubaidah. Tuan-tuan, dalam keadaan sedih tu dia mimpi. Dia mimpi tengok Sayyidatuna Zubaidah duduk dalam syurga. Dia tanya, wahai Zubaidah, apa amal yang kamu buat yang paling baik sampai Allah masukkan kamu dalam syurga ni? Aku rasa pasti amalan tu ialah tembok Ain Zubaidah, terusan salur air yang kau bina. Mesti sebab tu Allah masukkan kau dalam syurga. Betul tak? Sayyidatuna Zubaidah kata, ketahuilah, begitu banyak pahala yang Allah Ta'ala bagi disebabkan terusan yang aku bina dengan harta aku di jalan Allah. Tapi bukan tu
amalan terbaik aku yang Allah masukkan aku dalam syurga. Bukan tu amalan yang paling cantik aku dalam hidup aku yang menjadi asbab Allah masukkan aku dalam syurga. Tuan-tuan terkejut khadimah tu dengar, sebab yang dia duduk khidmat, yang dia duduk nampak daripada seluruh amalan Sayyidatuna Zubaidah, hak tu yang paling hebat sekali. Tuan-tuan, hak mana kita rasa hebat tu belum tentu hebat di sisi Allah Ta'ala. Hak kita risau mungkin, hak kita rasa biasa-biasa tu rupanya hak begitu baik, ahsanu amala dari sisi Allah. Wahai Zubaidah, amalan apa yang paling cantik yang menyebabkan Allah masukkan kau dalam syurga ni? Sayyidatuna Zubaidah kata, satu hari aku duduk dalam istana bersama dengan dayang-dayang istana. Dan ketika tu mereka mendendangkan qasidah demi qasidah yang melunakkan hati-hati kami, yang menghadirkan jiwa-jiwa kami sehingga kami tenggelam dalam keasyikan qasidah. Tuan-tuan, qasidah ni bukan macam lagu biasa. Qasidah Arab zaman dulu ni bukan macam lagu biasa. Kita kalau dengar lagu, tuan-tuan, kena 20 rangkap kita pun jam, tuan-tuan. Bila masa nak habis lagu panjang, ni lagu kekarangan sekolah. Kita tak mampu nak dengar lagu banyak-banyak, tuan-tuan. Qasidah ni ajaib. Begitu keasyikan qasidah yang telah menenggelamkan mereka di dalam keasyikan mendengar. Dengar qasidah, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidatuna Zubaidah kata, berhenti. Jawab azan. Hak yang duk main qasidah semua siap, semua jawab azan. Kata Zubaidah, tu amalan menyebabkan Allah masuk dalam syurga. Nampak macam tak ada apa, berhenti jawab azan. Ya wallahi kita tak tahu. Nabi sebut dalam satu hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah kamu meremeh-remehkan mana-mana amal. Sebab kita tak tahu, hatta kata Nabi, kamu jumpa saudara kamu, senyum ya, takut-takut. Hak tu yang paling cantik di sisi Allah. Tuan-tuan, sebab tu mulai hari ni kita harap semua amalan yang kita buat diterima sebagai amalan yang paling cantik. Kita harap. Tuan-tuan, insya-Allah kita nak sembang sikit pasal hijrah, sebab dah tuan-tuan ada kuliah perdana hijrah tak kat sini? Tak ada. Okay, tak apa. Malam ni saya cerita hijrah tak apa lah. InsyaAllah saya pergi pada sedikit pendetailan. Saya harap dan habis saya takkan sentuh semua, sebab memang cerita hijrah Nabi SAW cukup ajaib, cukup hebat, cukup panjang dan cukup penting. Sebab hijrah ni perintah Allah. Hijrah ni bukannya hanya untuk para Nabi SAW saja. Hijrah ni perintah Allah. Satu orang datang pada Nabi di kalangan para sahabat, tanya, ya Rasulullah, ayyul a'malu afdal, amal apa dia yang paling afdal? Nabi tak bagi ceramah makna hijrah kat dia. Nabi cuma kata al-hijrah. Amal apa paling afdal? Nabi kata hijrah. Dia tanya balik, ya Rasulullah, hijrah yang macam mana? Nabi kata tahjurus su, tinggalkan perbuatan buruk. Tinggalkan perbuatan buruk. Hak itulah hijrah, dan itulah amalan yang paling baik. Setiap daripada kita ada amalan-amalan mungkin yang kita sembunyikan di belakang mata manusia, tetapi kita takkan dapat sembunyikan apa-apa daripada Allah. Luqmanul Hakim pesan ke anak dia, dan pesanan ni Allah Ta'ala masukkan dalam Quran. Ya bunayya innaha in taku misqala habbah. Wahai anak kesayanganku, sekiranya engkau melakukan satu amalan walaupun sebesar zarrah, in taku mithqala habbah min qardalin fatakun fi sakhrah, dan amalan tu engkau buat dalam batu supaya orang tak tahu, au fi sama, ataupun kau buat atas langit sebab semua nampak, semua orang tahu, au fil ard, ataupun kau buat di bumi.
Kau pun tak boleh apa yang orang tahu, tak tahu tu lepas punya hal. Ya'ti biha Allah, kau bawa balik amalan tu pada Allah. Inna Allah latifun khabir, sesungguhnya Allah maha lembut, Allah latif, Allah khabir, Allah maha halus. Allah ni detail, sedetail manusia yang kita kadang-kadang rimat. Kita kalau jabatan audit sama-sama buka syarikat kan, tiba-tiba nak kena audit dengan Allahu Akbar. Kalau auditor tu nak main dan semua file dah siap, resit, ya Allah, ni apa sebab lompong ni, macam mana nak buat ni? Ni tahu kita kena sekali. Ni buat main resit, gelek pilah atas jalan raya tu bagi basah buang biar nampak resit rosak. Sampai teratur kan, nak pusing supaya apa? Tak tahu kena audit. Faham lah ada bisnes. Saya nak cerita macam mana, saya tak erti. Tuan-tuan nak berkata auditor ni dia kena detail, tapi sedetail-detail auditor Allah maha detail. Tak ada benar itu boleh lari dan lepas daripada Allah. Sebab tu kata Luqman Hakim, hang buat amal tu dalam batu, nak tu Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala akan tanya. Tuan-tuan, suatu hijrah ni untuk kita semua. Hijrah ni bukan untuk orang tertentu. Kadang-kadang kita panggil artis hijrah. Oh, artis tu dah hijrah dah. Tuan-tuan, dia dah hijrah, kita nak hijrah bila? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah pada Allah, taubat nasuha. Allah bukan kata wahai orang kafir, Allah tak kata wahai orang fasik, Allah tak kata wahai orang munafik, Allah kata wahai orang beriman yang ada benih iman hati tu, bertaubat sungguh-sungguh pada Allah dengan taubat nasuha. Tuan-tuan, sebab tu Allah susah payahkan perjalanan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan setiap daripada mereka berhijrah, dan itulah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hijrah ni bukan makna pindah tempat saja. Kata hijrah ni pindah tempat, habis tu saya kena pindah lah ni duduk kat Parit Buntang, nak pergi duduk kat Parit Besar. Daripada Parit ke Parit, minal Parit ilal Parit. Daripada Parit Buntang pergi Parit Raja, daripada utara dia pergi ke selatan, tapi masih duduk dalam Parit. Tuan-tuan, hijrah bukan kata pindah tempat. Sebab tu Nabi kata tahjurus su'. Hijrah ni apa dia? Hijrah ialah dalam keadaan kita berpindah daripada sebuah keburukan kepada kebaikan. Satu orang lelaki yang hidup jauh di Basrah di zaman Imam Malik bin Anas rahimahumullah. Imam Malik ni ialah satu orang ulama, satu orang tabi'in yang mengaji dengan para sahabat, yang tak pernah berjumpa dengan Nabi dan tak pernah keluar dari kota Madinah mengajar. Dia Imam Madinah. Muwatta' Imam Malik, kitab Muwatta' berkenaan dengan amalan ahli Madinah. Tuan-tuan, di zaman dia jauh di kota Basrah, ada satu orang lelaki yang beriman kepada Allah tapi sibuk dengan maksiat. Dia minum arak, dia buat benda-benda yang dosa dan dia tak rasa dosa. Satu hari lelaki ni dia nak buat makan kat rumah dia dengan arak dia, dengan macam-macam makanan-makanan haram. Dia tunggu kawan-kawan main depan rumah, tiba-tiba dia nampak ada sekumpulan manusia lalu depan rumah dia. Dan di celah-celah mereka ada satu orang yang duduk atas keldai yang begitu dihormati. Lelaki ni pun heran, ni lepas siapa dia ramai-ramai ni dalam keadaan begitu menghormati orang kat tengah. Akhirnya dia pergi celah-celah, dia langgak semua orang, dia pergi tahan keldai. Dia kata, hang siapa? Bila dia tahan keldai tu, tanya, hang siapa tu? Orang ramai tengok, dia ni. Semua orang kenal dia, orang kampung tu, orang Basrah kenal dia. Satu orang yang memang samsing, satu orang yang memang kalau dia buat apa pun jangan tegur, memang kena. Lepas kata, ni Imam Syu'bah, Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj. Dia kata, siapa dia Imam Syu'bah ni? Imam Syu'bah tak nak jawab, tak nak murid keliling tolong jawab. Muhaddithin. Dia tanya, muhaddithin tu apa dia? Dia tak pernah masjid, tak pernah main pengajian, tak pernah duduk. Jadi agama ni bukan hidup dia. Dia kata Allah Tuhan, tapi dia buat dengan kehidupan apa dia nak buat, apa dia nak makan, ikut dan dia. Lepas dia kata muhaddithin, satu orang yang hafal ribuan hadis, mengajarkan hadis kepada kami. Inilah Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rahimahumullah. Muhaddithin, okey, hafal hadis, baik baca hadis nak dengar tu dia. Hakikatnya dia bukan nak dengar pun saja. Cabar ada orang macam tu dalam dunia ni.
Saja cabar ya. Imam Syu'bah faham kalau dia baca hadis panjang pun lelaki ni bukan nak dengar. Maka dia cari hadis yang pendek tetapi sesuai dengan keadaan. Satu hadis daripada Abu Mas'ud bin Uqbah al-Ansari al-Badri rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwwatil ula idza lam tastahyi fasni' ma syi't. Dia kata Nabi SAW pernah bersabda, satu orang yang tak ada malu dalam hidup dia, dia akan buat apa saja yang dia rasa dia nak buat. Tuan-tuan, orang ramai dengar hadis tu rasa biasa ya? Sebab apa biasa duk ngaji hadis dengan hadis kadang kita dah ulang sampai benda sudah tak ada apa. Hak ni kita cukup takut ni. Tuan-tuan, hadis ni pertama kali dia dengar. Hadis ni bukan hanya masuk dalam telinga dia, bahkan diceritakan hadis yang telah menembusi jantung hati dia. Sehingga kan seolah-olah Allah bentangkan seluruh dosa dan maksiat yang pernah dibuat di depannya. Tuan-tuan, ini keadaan kita semua. Allah sebut di dalam surah Al-Qiyamah, yunabba'ul insan, akan diceritakan kepada manusia. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Yang dia buat Allah cerita, ada tinggal Allah cerita. Semua Allah akan cerita ke akhirat. Dan bukan setakat cerita. Allah kata, balil insanu ala nafsihi basirah. Dan Allah akan serahkan segala apa yang dia buat pada diri dia untuk dipertanggungjawabkan. Dan Allah kata, hari itu, hari saat akan dipertanggungjawab tu, walau alqa ma'adhira. Dan kita atas dunia ni kita boleh bagi macam-macam alasan, kita boleh jawab macam-macam dekat pendakwa raya, kita boleh cong hakim, kita boleh buat macam-macam. Ke akhirat nanti Allah kata, kau bagi alasan, itulah hari kata Allah, kami akan patahkan semua alasan. Tak ada lagi alasan hari itu, tak ada lagi keselamatan hari itu bagi setiap kejahatan yang dibentangkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, lelaki tadi melengung, mengalir mata, duk teringat tentang dosa-dosa dia buat hanya kerana satu hadis yang dibaca oleh Imam Syu'bah. Orang ramai telah tinggalkan dia, sehingga akhirnya hanya dia seorang yang termenung atas padang. Dalam keadaan taubat ni, istighfar, dia balik ke rumah dia. Dia ambil semua botol-botol arak, dia pecah dan dia buang. Dia beritahu dekat mak dia, mak, kalau kawan-kawan siapa-siapa mai sekali lagi, jamulah mereka apa-apa yang ada dalam rumah ni, mak. Saya dah buat keputusan, saya akan tinggalkan bumi Basrah ni. Dia buat keputusan untuk tinggalkan tempat yang mana bekas dosa, kehitaman dosa jahiliah dia, untuk pergi kepada satu tempat supaya dia boleh menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Dia buat keputusan pergi mana? Dia buat keputusan pergi Madinah. Dia cari siapa? Dia cari Imam Malik rahimahullah. Sampai dekat Imam Malik, dia mengaji dengan Imam Malik. Berapa lama dia mengaji? Bukan sejam, bukan kuliah, bukan duduk 3 hari, bukan mengaji 40 hari, bukan mengaji 4 bulan, bukan mengaji setahun. Al-Imam Al-Zahabi rahimahumullah ta'ala anhu sebut di dalam kitab At-Tawwabin, lelaki ni mengaji dengan Imam Malik bin Anas selama 25 tahun. Bukan sebab habis tu nak orang panggil dia ustaz, bukan sebab habis tu nak orang panggil ulama. Kata Al-Imam Syafi'i, di antara pelajar terbaik Imam Malik di dalam kitab Muwatta' ialah lelaki ni. Kitab Muwatta' dalam kepala dia. Bahkan kata Imam Syafi'i, yang belajar sekali dengan dia ni imam antara lelaki yang terbaik, antara pelajar yang terbaik di kalangan pelajar Imam Malik. Siapa dia lelaki ni? Nama dia Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi rahimahumullah. Al-Imam Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi rahimahumullah. Mungkinlah kalau saya sebut nama dia malam ni, tuan-tuan pun tak apa nak kenal siapa dia, tak tahu, tuan-tuan. Tapi kalau saya sebut nama anak-anak murid dia, tak kenal semua. Tuan-tuan, inilah guru pada Imam Bukhari, inilah guru pada Imam Muslim,
Tuan-tuan boleh bayang lah, daripada satu orang yang begitu jauh daripada Allah, hanya kerana satu hadis, seluruh kehidupan dia berubah. Seluruh kehidupan dia berubah. 25 tahun duduk di Madinah dengan Imam Malik, menyempurnakan diri dia untuk jadi hamba Allah Ta'ala. Risau kalau balik di akhirat nanti ada benda miss, ada benda tertinggal. Tuan-tuan, ayat Quran ada 6,236 ayat, ada 114 surah. Tuan-tuan, berapa banyak kita nak bentang depan Allah ke akhirat nanti? Berapa banyak kita nak bentang depan Allah Ta'ala bila Allah kata sekarang baca Quran? Takat mana kita boleh baca Quran depan Allah Ta'ala nanti? Tuan-tuan, saya minta maaf, tak cukup sekadar hantar anak-anak kita belajar hafiz. Mungkin untung kita kalau anak-anak kita jadi hafiz. Macam mana dengan bapa kita? Sebab tu kita tak ada orang boleh kata saya dah lambat lah. Tuan-tuan, kita tak boleh kata kita lambat. Nabi SAW terima wahyu umur Nabi berapa? 40. Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk dengan Nabi daripada umur berapa? 38. Amru bin Jamuh rahimahullah masuk Islam umur berapa? 63. Tak boleh kata lambat. Dan sebahagian daripada mereka masuk Islam dan mereka hafal Quran. Tuan-tuan, yang paling penting ialah hafal. Kita start hak Quran ada 5. Yang pertama, baca. Hari-hari kena baca Quran. Hari-hari kena baca Quran. Inilah kekuatan baginda Nabi SAW dalam dakwah. Dan sebenarnya inilah kekuatan kita dalam kehidupan. Nak dapatkan motivasi, kita sebenarnya bayar ribu-ribu kat motivator. Motivator pun baca cerita balik ya. Hakikatnya Allah Ta'ala ialah motivator kita. Al-Quran sepatutnya dijadikan satu pegangan supaya kalau kita depressed, stres, semua nasihat dalam tu. Semua nasihat ada dalam tu. Nabi buat dakwah, Nabi SAW diuji dengan segala kesusahan kepayahan, Nabi ditentang dengan segala penentangan, dan Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran untuk menenangkan Nabi SAW. Tak kala Nabi diuji di kota Madinah. Di Mekah Nabi dah diuji lah. Di Mekah 13 tahun kena uji dengan dakwah ni. Tuan-tuan, 10 tahun Nabi duduk di Madinah, masih lagi ujian tu tak berhenti. Ujian terhadap Rasulullah sampai Nabi mati, rapat Allah bagi. Nak beritahu kat kita, ni manusia paling baik ni, kami hadirkan ujian macam ni. Kalau kita nak jadi yang paling baik juga, nak ikut jejak langkah yang terbaik, sepatutnya kita syukur dengan segala ujian Allah bagi. Tentang kita bukan boleh, ada orang kata kita boleh lari pada takdir. Itu Hindustan. Bila satu benda buruk datang, marah Tuhan. Tengok atas, Bhagwan, kya hua hai, mera zindagi hai kharab ho gaya, mere biwi bache hai sab mar gaya. Jam Tuhan, marah Tuhan. Kaha hai aap ya Bhagwan? Tanya Allah, mempersoalkan Tuhan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ajak kita datang ujian macam mana dalam kehidupan kita. Sebut, qul, katakan, la yusibana, sekali-kali tidak akan ditimpakan ke atas kami, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah Allah tulis dan takdirkan untuk kami. Huwa maulana, bila dia uji, dia bersama, sedang melihat dan jaga kami. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah orang yang beriman itu meletakkan seluruh sandaran tawakal dia. Tuan-tuan, bukan hanya Nabi Muhammad dia diperintahkan hijrah, Nabi-Nabi terdahulu pun diperintahkan hijrah. Setelah Nabi Ibrahim dibakar, keluar api tu reda saja, Nabi Ibrahim keluar daripada api. Nabi Ibrahim bawa Sayyidatuna Sarah meninggalkan Babylon, meninggalkan tempat kelahiran Nabi Ibrahim, menuju ke Palestin, mulakan hidup baru dalam keadaan dakwah yang baru di sana. Nabi Musa AS bila tumbuk orang Kipti, mati.
Risau, takut dia. Apa yang Nabi Musa AS buat? Tinggalkan Mesir, tinggalkan Iskandariyah, lari ke Madian. Sampai di Madian, jumpa dengan Nabi Syuaib AS, menikah dengan anak Nabi Syuaib AS. Mahar pernikahan 8 tahun Nabi Musa kena khidmat dengan anak Nabi, dengan Nabi Syuaib. 8 tahun kena khidmat dengan Nabi Syuaib. Nabi Musa buat keputusan khidmat 8 tahun tambah 2 tahun jadi 10 tahun. Lepas 10 tahun, Nabi Musa minta izin bapa mentua dia Nabi Syuaib. Pergi mana? Nak balik Mesir. Sebab apa? Mak ada dekat Mesir, abang dekat Mesir, kakak dekat Mesir, keluarga dekat Mesir. Siapa lagi dekat Mesir? Pak angkat. Siapa pak angkat? Firaun. Siapa mak angkat? Sayyidatuna Asiyah. Lama 10 tahun tak balik. 10 tahun. Tuan-tuan, kami pergi hari tu bulan 8. Zaman Allah senang, tuan-tuan nak pergi umrah, dia tak payah pakai visa umrah, pakai visa turis, visa pelancong. Kalau tuan-tuan rajin berani pergi sendiri, ada visa pelancong. Kami duduk 3 bulan hari tu di Saudi, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Kita duduk di Saudi. Kita ambil masa 3 bulan PKP dekat Malaysia, lockdown, nak rentas daerah pun tak boleh. Kita duduk sana, pergi mana pun tak apa. Daripada utara, selatan, timur, barat kami pergi. Kami pergi satu tempat yang nama dia Jabal Lauz di Tabuk. Tabuk lebih kurang 690 km daripada Madinah. Di situ ada satu bukit. Kan orang selalu kata zaman nak kiamat dah lah ni, sebab Madinah dah bersalji. Tuan-tuan, daripada dulu lagi Madinah bersalji. Jabal Lauz tu memang kalau musim sejuk salji. Jabal Lauz kat puncak. Hari tu kami nak naik tak boleh, askar jaga sebab projek NEOM. Tuan-tuan, NEOM projek yang sedang dilakukan oleh kerajaan Saudi sekarang ni 90 bilion US dollar dihabiskan untuk projek ni. Dia nak bina the smart cities, bandar tercerdik dalam dunia. Saudi nak buat 90 bilion USD ni, tuan-tuan. Kalau dibayar hutang Mexico, dia boleh beli Mexico. Dekat mana dia bina the smart cities? Dekat Wadi Taib Al-Isim. Dekat mana Wadi Taib Al-Isim? Seberang dia ialah Sharm El-Sheikh. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, nak seronok-seronok, nak buat benda-benda seronok-seronok, ni dekat Sharm El-Sheikh Mesir. Seberang dia, dekat the Gulf of Aqabah atau Wadi Taib Al-Isim, akan dibina the smart cities. Vision 2030. Kita dulu pun ada Vision 2020, tuan-tuan. Arab Vision 2030, kita Vision 2020. Rupanya 2020 tu semua pekat belenggu dalam rumah. La ilaha illallah. Dulu punya lah wawasan 2020, wawasan 2020, sekali main 2020 melenggu dalam rumah, tak boleh pergi mana. Rupanya tu vision. Tuan-tuan, Muhammad bin Salman punya wawasan 2030, 2030. Dia pun nak ubah banyak keadaan Saudi. Di sebelah tu ada doa Mesir klaim di sebelah terusan Suez, Laut Merah sebelah sana, di situ ada Saint Catherine, hak tu Tursina. Saudi klaim Jabal Lauz dekat dengan Tabuk, hak tu Tursina. Turki klaim apa nama, Mesir klaim ada batu berbentuk lembu dekat depan, dekat kawasan bukit Saint Catherine tu ada satu tempat tu, gua tu ada bentuk lembu, macam batu lembu. Dia kata ni tempat Samiri bina lembu mah. Tuan-tuan, Samiri bina lembu mah daripada mah, tak ada kena-kena dengan batu tu. Di Jabal Lauz ada satu tempat yang Saudi telah pagar, yang mana dipagar tu, maka kata itulah the golden calf altar yang mana Samiri bina. Tak kita tengok dalam, tak ada apa pun, batu hancur dalam tu, apa pun tak ada. Kita pun heran, tanya orang tempatan, betul ke tempat ni? Sebab ada satu orang ulama sirah di Jeddah, Syekh Hasan Syami, yang saya rujuk dengan dia, dia kata memang di situlah tempat Samiri bina lembu mah. Kita tanya orang tempatan, ni awak Saudi pagar? Dia kata ada geng-geng metal detector yang bawa detektor duduk tepi pantai, duduk shilling wah tu. Lepas pergi buat kerja tu, tang kawasan tu, boleh balik emas sendiri. Jadi Saudi pegang tempat tu. Tuan-tuan, kalau ada rezeki, tuan-tuan pergi umrah, drag masa panjang sikit, pergi ziarah sana, tengok tempat tu.
tempat-tempat tinggalan sejarah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa AS nak bawa isteri dia balik ke Mesir. Dalam keadaan melihat di Tursina, di puncak dia ada api. Dia kata kat isteri dia, tunggu saat kat sini aku nak ambil api. Kalau kita boleh guna api ni dalam perjalanan kita balik ke Mesir. Alangkah terkejutnya Nabi Musa AS bila sampai dekat atas bukit Tursina, tak kala berdepan dengan api, mendengar satu suara yang tak pernah dengar sebelum ni. Suara tu kata, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, sekarang kami pilih engkau sebagai Nabi dan dengarkan apa yang kami nak wahyukan kepada engkau. Surah Taha ayat nombor 13. Nabi Musa terkejut. Allah sambung lagi, innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. Allah memperkenalkan diri daripada Nabi Musa. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis salata li dhikri, dirikanlah salat untuk ingat pada aku. Untuk Nabi Musa AS tak pernah dengar dia kalimullah. Dia ialah Nabi yang boleh bercakap dengan Allah secara langsung, boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia dengar suara tu, itulah kali pertama dia dengar suara Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar sifat 20 bersalahan Allah bagi yang baru. Tak ada Allah sifat berkaitan dengan makhluk-makhluk dia. Tak mungkin sifat Allah bersamaan dengan makhluk dia. Tetapi hadirnya kudrat kekuasaan Allah nak bagi tahu dekat kita keadaan bagaimana Allah boleh menghadirkan hubungan terus dengan hamba dia, Musa AS. Dari Musa AS, masa tu macam mana keadaan iman dia? Nabi Musa, Allah Ta'ala pilih, angkat dia jadi Rasul. Dan Allah Ta'ala nak bentuk iman Nabi Musa. Allah kata apa? Allah tanya, Allah maha mengetahui. Allah tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada kat tangan kanan kau wahai Musa? Allah tahu. Suatu perkataan ayat ni, kalau kita mengaji bahasa Arab, kita tengok Allah guna perkataan tilka. Perkataan tilka bermakna jawapan yang akan diberi oleh Nabi Musa mesti muannas. Hiya asa, Nabi Musa kata, ni tongkat aku. Aku guna untuk sandar, aku guna untuk ketuk daun supaya daun gugur, kambing boleh makan, dan macam-macam lah manfaat tongkat ni. Allah tanya apa tadi? Allah tanya apa yang ada kat tangan kanan kau, bukannya Allah tanya apa guna benda kat tangan kanan kau. Allah tanya apa, dia cerita manfaat tongkat tu. Allah kata apa? Allah kata, wahai Musa, sekarang campak tongkat tu. Nabi Musa AS campak tongkat tu. Alangkah terkejutnya Nabi Musa tak kala dia melihat tongkat yang dia pegang selama ni, dia guna selama ni, bertukar jadi ular. Ular manfaat ke mudarat? Siapa dia cerita ular manfaat? Tuan-tuan pernah tengok tak orang ular masuk rumah dia kata, alhamdulillah saya kok masuk dah? Tak ada, tuan nak buat kerja lagu tu. InsyaAllah sekok ular masuk rumah, ahli keluarga semua keluar. Cukup sekok masuk, hak lain semua keluar. Anak, bini semua keluar. Jiran tanya, ni cerita ni awak semua keluar. Ular masuk rumah saya, ular masuk rumah hang. Jiran-jiran keluar. Dia tak tahu ular tu mana. Ular tu boleh jadi dapur, pindah ke dapur sebab tak tahu ular tu mana. Habis setaman dia masalah sebab sekok ular tu. Telefon bomba main. Bomba godek masuk dapat tuan ular besar ni. Bomba buat keluar. Ini dia ular. Dia kata walaupun ular besar ni, tahu ular tu besar mana pun dia ular, anak ular. Kita semua faham ular ni mudarat. Hak ni Allah nak betulkan Nabi Musa. Hak ni Allah nak betulkan Nabi Musa AS. Dikala Musa AS menceritakan manfaat tongkat dia, Allah kata campak tongkat tu sekarang ni. Kerana kami Allah, kami boleh tukar apa yang hang kata manfaat, sekelip mata jadi mudarat. Hak kita rasa manfaat tu, sekelip mata boleh jadi mudarat. Pisau ni manfaat ke mudarat? Bergantung pada siapa hak pegang. Kalau syekh pegang, manfaat dia tu kan. Kalau bagi anak besar ni pegang, tak manfaat tu kan.
Minta pula, ambil pisau tu kat ayah, dia kata nak ambil. Kan kat dalam. Tentang Nabi Musa, Allah nak didik imannya. Allah kata khudhha wa la takhaf. Tangkap, jangan takut. Allah suruh tangkap, jangan takut. Tentang Nabi Musa AS tak pernah tengok benda ni jadi depan mata dia, tapi yang dia faham satu perkara. Dia mengaji iman lama dah dengan Nabi Shu'aib AS. Dia berada di bawah pimpinan bapa mertua dia, belajar akidah dengan bapa mertua dia, belajar tentang akhirat dengan bapa mertua dia. Cuma hari itu ialah hari Allah sendiri angkat dia menjadi Rasul untuk menyampaikan risalah agama ni. Dan dia faham dah, mentaati perintah Allah itu pasti hadirnya kejayaan. Mentaati perintah Allah pasti datang keselamatan. Nabi Musa pun tangkap, tuan-tuan. Allah tukar balik tongkat tadi, ulang tadi jadi tongkat. Tuan-tuan, siapa pernah tengok tongkat Nabi Musa? Saya pergi Turki bulan sebelah. Saya pergi Museum Topkapi kat Istanbul. Sebab mereka kata dalam tu tongkat Nabi Musa. Dalam kepala otak saya, tuan-tuan, dan saya duk bayang sepanjang duk kuliah sebelum pergi museum tu, tuan-tuan, saya duk bayang tongkat Nabi Musa paling kurang besar lengan ni. Paling kurang tu dia Nabi Musa pegang macam tongkat khutbah. Kita masuk Topkapi, tuan-tuan, saya duk tengok tongkat Nabi Musa. Lama saya termenung kat depan tongkat ni. Saya kata, betul tongkat Nabi Musa ni. Ni tongkat Nabi Musa. Macam mana Nabi Musa ketuk laut terbelah? Macam Nabi Musa ketuk batu terbelah. Tuan-tuan, besar ni. Ni besar ni. Tinggi mana ni? Tinggi dagu saya. Kecil je tongkat tu. Fir'aun takut sangat. Allahu Akbar. Sebenarnya Allah nak beritahu tongkat tu tak ada manfaat, tongkat tu tak ada mudarat. Yang bagi manfaat Allah, yang bagi mudarat Allah. Fir'aun buat dakwah dengan Musa AS, buat dakwah dengan Fir'aun sehingga tepu sampai Fir'aun bukan setakat tak terima dakwah Nabi Musa, tapi berancang nak bunuh Nabi Musa. Fir'aun, Nabi Musa buat dakwah dengan segala macam mukjizat Allah Ta'ala tunjukkan. Tuan-tuan, ada satu hadis disebutkan Allah Ta'ala, hadis kursi. Allah Ta'ala sebut, ya abdi, wahai hambaku, turid wa urid. Kamu ada keinginan, aku pun ada keinginan. La yakunu illa ma urid. Sekali-kali tidak akan terjadi melainkan apa yang aku inginkan. Wa in sallamtani fi ma urid. Seandainya kamu menyerah diri ke atas apa yang aku inginkan, sa'utituka fi ma turid. Aku akan berikan kepada kamu apa yang kamu inginkan. Wa inna za'tani fi ma urid. Seandainya kamu ingkar, kamu bergaduh, kamu tak puas hati terhadap perkara yang aku inginkan, kata Allah, sa'at'abtuka fi ma turid. Aku akan penatkan kamu dengan apa yang kamu inginkan. Walakin la yakunu illa ma urid. Tapi tetap yang akan jadi nanti ialah apa yang aku nak, kata Allah. Tuan-tuan faham? Allah sebut dalam hadis kursi ni, wahai hambaku, kamu ada keinginan, aku pun ada keinginan, dan yang terjadi akhirnya adalah apa yang aku inginkan. Seandainya kamu menyerah diri, mentaati terhadap apa yang aku inginkan, akan kuberikan kepada kamu apa yang kamu inginkan. Seandainya kamu menentang apa yang aku inginkan, akan kupenatkan kamu dengan apa yang kamu inginkan, dan akhirnya yang terjadi ialah apa yang aku inginkan. Boleh faham? Contoh dia, siapa yang organize event untuk Nabi Musa berdepan dengan ahli sihir? Fir'aun. Siapa yang jemput ahli sihir? Fir'aun. Siapa yang jemput Musa? Fir'aun. Siapa yang himpun orang ramai? Fir'aun. Siapa yang menang? Nabi Musa. Siapa yang penat? Fir'aun. Allah penatkan Fir'aun terhadap apa yang dia inginkan, yang jadi akhirnya apa yang Allah inginkan. Siapa yang himpun kayu api nak bakar Nabi Ibrahim? Namrud. Siapa yang himpun orang ramai untuk tengok Nabi Ibrahim dibakar? Namrud. Siapa yang cipta pembaling untuk baling Nabi Ibrahim masuk api? Namrud. Siapa yang penat organize event untuk bunuh Nabi Ibrahim? Namrud. Siapa yang menang? Nabi Ibrahim. Siapa yang penat? Namrud. Allah penatkan Namrud dengan apa yang dia inginkan, yang jadi akhirnya apa Allah inginkan. Tuan-tuan, Nabi Musa AS buat dakwah teruk, akhirnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa
Apa perintah? Fa'asri bi'ibadi layla, fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Sekarang ni berjalanlah bersama dengan hamba-hambaku pada waktu malam. Tinggalkanlah Mesir, tinggalkanlah Mesir tu. Bawa hamba-hambaku keluar hijrah, kamu akan dikejar oleh Firaun. Tuan-tuan, sekarang perintah Allah pada Nabi Musa dia hijrah. Nabi Musa hijrah, Nabi Musa hijrah. Siapa mutawif dalam hijrah tu? Nabi Musa. Berapa ramai yang ikut hijrah tu? Bahkan ikhtilaf di kalangan ulama, sebagai sebut sehingga 200,000 orang Bani Israel. Ramai tuan-tuan, serentak sekaligus, maka bergerak beramai-ramai, dikejar oleh Fir'aun. Sehingga akhirnya sampai pada satu ujian terhadap iman yang Nabi Musa dah ajar pada mereka. Akhirnya di depan mereka Laut Merah, di belakang mereka Fir'aun. Tuan-tuan, bergoyang iman seorang-seorang. Nabi Musa AS kata, jangan khawatir, Allah bersama dengan aku. Allah bersama dengan aku. Tuan-tuan, reflect ni sebenarnya, kalau tuan-tuan boleh nampak tuan-tuan, apa yang berlaku dalam perjalanan hijrah Nabi Musa, tuan-tuan relatekan secara selari dengan apa yang berlaku dalam perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sama. Cuma beza dia, Nabi Musa alaihi salam hijrah ramai-ramai semua sekali dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad tak. Sebab apa? Nabi Musa siapkan umat dia jadi hamba, jadi abid, jadi ahli ibadat. Nabi Muhammad tak siapkan umat dia jadi ahli ibadat. Nabi Muhammad siapkan umat dia jadi da'i. Sebab tu bila perintah hijrah datang, tuan-tuan, Nabi bukan orang pertama keluar hijrah. Kita hijrah, bulan hijrah 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Makkah ke kota Madinah. Yang keluar Nabi dan para sahabat disebut dalam lagu ni tu. Tapi siapa keluar dulu, Nabi ke sahabat tu? Sahabat tu. Nabi keluar lambat. Sahabat yang pertama keluar hijrah pada 1 Muharram, Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sahabat pertama keluar hijrah. Diikuti dengan sahabat yang lain, termasuk Sayyidina Umar Al-Khattab, termasuk dengan Abdullah ibn Suhail. Mereka ni keluar dulu sebelum Nabi. Nabi keluar bila? Nabi keluar lambat sikit. Nabi keluar 27 hari bulan Safar. Nabi keluar hijrah. Nabi tak keluar ramai-ramai sekaligus macam umat Nabi Musa AS. Umat Nabi Musa, Bani Israel, mereka tak ada pendirian, mereka tak boleh bergerak tanpa Nabi mereka. Umat Nabi Muhammad, mereka boleh gerak tanpa Nabi, kerana iman yang diajar oleh Nabi ada terpacak dalam hati mereka. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna sebagaimana keinginan yang diinginkan oleh Nabi dalam hati mereka. Sebab tu mereka boleh hijrah sendiri tanpa Nabi. Ini umat Nabi Muhammad ni beza kita dengan Bani Israel. Ini beza kita dengan Bani Israel. Tak kalau Bani Israel kata kami umat yang the chosen one, kami umat terpilih. Mereka kata kami umat terpilih. Allah kata apa kepada kita? Kuntum khaira ummatin, kamu umat terbaik. Sebab apa? Ukhrijat linnas, kamu bukan diutuskan hanya untuk diri kamu. Ibadat kamu bukan hanya untuk kamu, tapi kamu tu untuk seluruh manusia. Kita kalau main masjid seorang-seorang, dan kita umat Bani Israel, kalau kita umat Nabi Muhammad, pastikan jiran-jiran kita pun main masjid dengan kita. Jangan rasa senang kita seorang main masjid, ulang-alik jiran tak main masjid. Kalau kita main masjid seorang-seorang dan kita rasa selamat kita seorang-seorang, kita belum umat khaira ummatin, umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian terbaik sebab kalian ajak pada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian cegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah dan keimanan yang benar. Tuan-tuan, sebab tu Nabi Musa dia bergerak ratus ribu umat ikut belakang sampai dekat Laut Merah, pening dah semua sebab keyakinan dah goncang. Semua tengok Nabi Musa. Nabi Musa kata Allah bersama dengan aku. Nabi Muhammad duduk dengan siapa? Dengan Abu Bakar Siddiq dalam Jabal Thur. Dan apa Nabi Muhammad kata kat Abu Bakar Siddiq? Innallaha ma'ana, Allah dengan kita. Kan Allah dengan aku, Allah dengan kita. Ini beza Nabi Musa dengan Bani Israel, ini beza Nabi Muhammad dengan kita. Allah dengan kita. Sebab apa? Keimanan, keyakinan, maksud kehidupan kita macam maksud kehidupan Nabi dihantar.
Walaupun Nabi SAW wafat, Nabi SAW siapkan sahabat memiliki kerisauan yang sama macam Nabi. Nabi pernah sampai ke China. Nabi tak pernah sampai ke China, tetapi kaki sahabat mewakili kaki Nabi pijak China. Nabi pernah sampai India. Nabi tak pernah sampai India, tetapi kaki sahabat mewakili kaki Nabi pijak bumi India. Nabi sampai ke Malaysia. Tuan-tuan, Nabi tak nak sampai ke Malaysia, tetapi kaki para ulama, kaki para da'i mewakili kaki Nabi telah pijak bumi Malaysia. Islam masuklah rumah kita semua. Tuan-tuan, ini kerja besar. Tuan-tuan, satu Nabi Musa AS kata, Allah dengan aku, jadi tunggu perintah Allah. Tuan-tuan, mai perintah tak logik. Apa perintah dia? Ketuk tongkat kamu pada laut. Ya Allah, tuan-tuan, tengah genting, tiba-tiba Allah turun pukul laut. Nabi Musa AS tak tahu lepas dipukul laut tu jadi apa. Dia tak tahu. Dia tak tahu kalau lepas pukul laut tu apa natijah. Dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak payah tunggu perintah Allah. Dia pergi sampai laut, dia kata buat tenang, tongkat ni ada dengan aku. Ini bukan magic stick, tuan-tuan. Ini bukan kayu magic. Kayu tu tak ada kuasa. Daripada awal Allah ajar Nabi Musa, kayu ni tak boleh bagi manfaat, kayu ni tak boleh bagi mudarat. Yang bagi manfaat, yang bagi mudarat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa, bila Allah Ta'ala suruh ketuk laut, Nabi Musa tak tanya Allah, ya Allah, awak ketuk laut, kenapa tak ketuk kepala Fir'aun? Nah, logik kan? Kalau kita fikir logik, baik, ketuk kepala Fir'aun kan, bengkak kepala orang tu, kena brain tumor, mati, logik kan? Sebab kena ketuk kepala Nabi Musa. Iman tak perlu logik. Iman tak perlu logik. Tuan-tuan, logik ni apa dia? Kalau kita bahas pasal makna logik pun kita dah pening. Keluar pada masjid, tuan-tuan pakai langit tengok ke langit, apa kita nampak? Kalau langit clear, kita akan nampak bintang. Kalau langit clear, kita nampak bintang. Tapi ada sebahagian kelip, sebahagian tak kelip. Awak sebahagian kelip, tak kelip. Dulu kita pun duk ingat, oh mungkin semua bintang ada hak kelip bintang, hak tak kelip planet. Hak kelip bintang, hak tak kelip planet. Habis tu awak, tuan-tuan, matahari kita kalau terpadam, esok pagi kalau matahari padam, lepas 10 minit baru bumi kelam. Sebab jarak perjalanan cahaya nak sampai ke bumi ambil masa 10 minit. Jarak perjalanan cahaya dari matahari nak sampai ke bumi 10 minit. Berapa laju cahaya? Laju cahaya 300,000 km sesaat. Dalam buku sains disebut 3 kali 10 kuasa 8 meter sesaat. Siapa mengaji fizik ni? Ini laju cahaya sesaat 300,000 km sesaat. 2 saat 600,000 km. 3 saat 900,000 km. 4 saat 1.2 juta km seminit. Sejam, sehari, setahun. Sebab tu tuan-tuan, jarak bumi ke bintang tak boleh guna kilometer. Sebab tu mereka guna light years, tahun cahaya. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok langit malam ni, tuan-tuan nampak bintang, saya nak beritahu kat tuan-tuan, hak tuan-tuan tengok tu ialah sejarah langit. Kenapa sejarah langit pula? Sebahagian bintang kita duk tengok tu tak ada dah pun. Tak ada dah pun. Pergi mana? Bintang mati. Kan Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua mati. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu daripada bahagian dunia hancur binasa semuanya, melainkan apa yang tinggal di sisi Allah, hak tu je kekal, kata Allah. Kita tengok sejarah langit tuan. Bintang kita nampak tu ada tu ustaz. Cahaya dia tak habis lagi sampai. Hak sampai cahaya dia tak habis lagi. Bila nak habis? Mana nak tahu. Nak begitu kecil kita ni. Jauh tu. Allah kata jauh. Tak jauh pun bagi Allah Ta'ala. Langit pertama, langit kedua tak mana? Tak tahu. Allah sebut apa? Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jin, wahai manusia, kalau kamu mampu tembus langit, kata Allah, la tanfudhu, kata Allah, kamu takkan boleh tembus. Allah kata kalau mampu tembus. Allah jawab balik bantu, kamu takkan boleh tembus illa bisultan, melainkan dengan izin Allah. Kata iman macam ni Nabi Musa diajar oleh Allah. Sebab tu bila Nabi Musa, Allah kata ketuk laut, dia ketuk laut. Dia tak tanya kenapa tak ketuk kepala Fir'aun. Kalau kita tanya dah. Nabi Musa faham satu perkara, kalau Allah suruh buat benda tu, taat pasti akan berjaya. Tuan-tuan, dalam hidup ni nak taat benda yang faham senang, hak susah nak faham benda, nak taat benda tak faham. Benda hak mai
Kita faham, senang nak taat sebab benda tu faham. Hak susah ni tak faham nak taat ni, benda tak faham. Diuji dengan masalah, diuji dengan ujian, diuji dengan segala perkara dalam hidup ni. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, Ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong pada Allah dengan cara sabar dan solat. Oh tuan-tuan, benda paling pantang untuk orang yang ditimpa musibah, bila kita tepuk bau dia, kita kata sabar. Tuan-tuan, dia berbubuh sedah nampak muka kita, hang sabar. Tak kena kat hang boleh kata sabar kat aku. Ni kita anduk sabar. Yang suruh sabar bukan kawan tu, yang suruh sabar Allah. Kita tak faham. Kita bukan boleh lari pada takdir kita teman Allah. Takdir tu bila mai, dia akan mai. Yang kita boleh ubah bukan takdir, tapi yang kita boleh ubah hati. Kita bukan nak selesaikan masalah hidup ni, tapi kita nak selesaikan masalah hati ni. Selesaikan masalah dengan iman dan yakin ni. Sempurna yakin, datanglah ujian masalah walaupun besar ombak, hati kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah tempat untuk aku selesai, serahkan segala urusan aku. Dah tak ada apalah, kecil benda ni. Bila kita faham Allah Maha Besar, tak ada benda besar dalam hidup kita melainkan hanya Allah. Mai masalah besar kita, masalah ni kecil sebab Allah besar. Tuan-tuan, hijrah ialah berkenaan dengan pelajaran iman. Hijrah berkenaan dengan pelajaran iman. Sebab tu dalam perjalanan hijrah setiap Nabi, Allah tarbiyah iman mereka. Nabi Musa AS bawa umat dia seberang daripada Laut Merah, tuan-tuan, sampai dah sebelah sana. Ni kaki ni tak kering lagi berdayak. Kaki ni tak kering lagi berdayak. Minta makanan, Allah bagi manna wa salwa, turun makanan pada langit. Lepas makan makanan syurga, tuan-tuan, sehari makan makanan syurga, 2 hari makan makanan syurga, 3 hari makan makanan syurga. Dia mai jumpa Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa, kami dah bosan dengan makanan ni. Yang kami nak wa adasiha wa basaliha, kami nak dal, kami nak bawang. La ilaha illallah. Tuan-tuan, Allah wa manna wa salwa, makanan bagi syurga lah kali minta dal. Allah sebut dalam Quran ni Bani Israel. Sebab apa macam teruk sangat iman mereka ni? Sebab mereka hanya ikut Nabi Musa dan mereka tak buat usaha atas iman mereka. Tuan-tuan, berah ni, berah. Kalau Malaysia ada, kalau rumah kita ada kontena berah 3 tan belakang rumah, dan kita makan sehari sebiji, lama-lama habis dah berah tu. Habis berah tu. Walaupun sehari sebiji kita makan, sebab kita tak usah atas berah. Kita duduk berhabis berah tu lah. Sebab tu orang buat benang ni penting. Walaupun kita makan sekilo sehari, ada orang buat berah, ada orang minta maaf, ada orang buat benang, ada orang usaha atas berah. Maka insya-Allah berah tu ada. Hari ni kita tak usah atas iman tu, kita pun heran awak payah sangat nak bangkit tahajud ni. Awak payah sangat nak baca Quran ni. Tuan-tuan, ni bukan berkenaan nak tak nak, ni berkenaan iman lemah. Kita bawa masuk duit RM5 dalam Tesco, nak boleh beli apa? Apa dia boleh beli RM5? Kita pun tak tahu nak jawab boleh beli apa. Sebab RM5. Kalau masuk 500, banyak juga mana boleh beli. Tuan-tuan, dah iman tu RM5, dah apa ibadat boleh buat? Nak solat, berat, tambah nak main masjid. Allah Allah. Kalau iman tu RM5,000, Allah, zikir, Quran, tahajud, doa, semua sempurna. Apa nak sedekah pun tak ada kira. Nak sedekah. Kita kadang-kadang, dia bukan berkenaan berapa ringgit nak bagi, berapa keadaan iman itu menentukan berapa ringgit nak bagi. Kadang-kadang tersilap, mai Jumaat bubuh pula dalam poket 100, 50, 10, 20, RM5, semua sekali dalam poket. Allah kata, ni tabung lalu pula. Kalau bawa keluar tengok pilih, nampak kedekut. Dok ingat ustaz kata ni nak belajar ikhlas. Seluk Bismillah tak mau tengok. Bukan kata tangan kiri tak nampak, mata pun tak tengok. Bubuh. Sepanjang khutbah tu duk fikir, aku berapa tadi.
Ada pening-pening lah. Dia dah mula dah. Lagi dah mula, ya Allah, habislah, tak boleh Tok taram kat AJK, siapa dia ambil tabung tadi, tengok tabung tu tak mana dah, mai Tok siap perang sini. Haji, sini saya sebenarnya ada hajat nak beritahu ni apa cerita ni. Saya sebenarnya tersilap, saya buka dah 1,100 dalam tu Haji, saya ikhlas 10 lah. Nak minta balance ni, tuan-tuan. Satu orang datang jumpa Muhammad bin Munkadir rahimahumullah. Satu orang tabi'inul jalil kata, wahai Muhammad bin Munkadir, aku ni ahli dunia ke ahli akhirat? Tuan-tuan, macam mana Muhammad bin Munkadir nak jawab? Dia kata, aku pun tak tahu aku ahli dunia ke ahli akhirat. Tanya aku benda ni, ya Allah. Cuma kalau kau nak tahu kau ahli dunia ahli akhirat, aku bagi satu penanda aras supaya kau boleh tahu sebenarnya kau ahli dunia atau kau ahli akhirat. Apa dia penanda aras tu? Satu orang datang bagi satu jumlah duit pada kita, kita pun terima duit tadi. Tiba-tiba satu orang susah datang jumpa kita, kita ambil duit tadi, kita bagi semua duit tadi. Kata Muhammad bin Munkadir, seandainya kamu menerima duit tadi, lebih kamu gembira daripada bagi kamu masih ahli dunia. Tapi kalau kamu bagi kat dia tadi, lebih kamu gembira daripada kamu terima kamu ahli akhirat. Allah Akbar, tuan. Kalau macam tu lah benchmark yang saya ahli dunia lagi terus terang. Kita seronok orang bagi, nak bagi tu geletak. La tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan capai kepada tahap kesempurnaan kebaikan sehingga kalian bagi apa yang kalian sayang, kata Allah Ta'ala. Bagi sayang tu makna tanda sempurna kebaikan. Semoga Allah Ta'ala terima kita, tuan-tuan. Saya tak ada nak cerita malam ni berkenaan hijrah Nabi dan cerita hijrah Nabi Musa saja. InsyaAllah esok kita akan sambung hijrah Nabi SAW dekat Kidaf. Tuan-tuan, kalau ada kelapangan esok jemput pakat-pakat mai Kidaf. InsyaAllah kita cerita tentang sambungan macam mana sirah perjalanan detail daripada perjalanan Nabi, daripada Nabi keluar rumah sampailah Nabi tiba di kota Madinah. InsyaAllah semoga jadi asbab kemanfaatan untuk saya sendiri yang bercakap dan tuan-tuan semua yang mendengar, dan menjadi bekalan untuk kita balik ke akhirat bertemu dengan kekasih kita Rasulullah SAW. Saya minta maaf atas terkasar bicara, kalau terkasar bicara, tersilap kata, saya minta maaf yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah, tapi kerana kelemahan dan dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita doa sikit, semoga amin tuan-tuan dan puan sekalian pada malam ni. Kita Allah Taala terima doa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, Kau pandanglah kami seperti mana dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Nabi dah tak ada dengan kami, wahai Allah. Yang ada cuma kami, umat yang terakhir, yang hidup di pinggir-pinggir kiamat, wahai Allah. Dibentangkan dengan segala fitnah-fitnah yang menyebabkan kadang-kadang kami melihat yang hak itu batil, yang batil itu hak, wahai Allah. Kau tetapkanlah hati-hati kami di atas jalan kebenaran bersama dengan pelita cahaya hidayat yang pernah Kau hadiahkan kepada para sahabat ridwanullahi ajma'in. Kau menukarkan mereka, Kau mengeluarkan mereka daripada kegelapan jahiliah kepada sinar cahaya agama. Wahai Allah, Kau hadirkanlah cahaya yang sama pada hati kami dan seluruh umat ni. Tangan yang kami angkat ni berlumuran dengan dosa, wahai Allah. Kalaulah Kau zahirkan seluruh dosa yang kami buat dengan tangan kami, mata kami, mulut kami, hidung kami, pasti seluruh langit dan bumi akan hitam dengan dosa ni, wahai Allah. Pasti seluruh timur dan barat akan hitam dengan dosa ni, wahai Allah. Kami malu dengan Kau, wahai Allah. Kami yang
angkat tangan kami, ketuk pintu rahmat keampunan Kau, tolonglah ampunkan dosa kami, ya Allah. Kalaulah kami mati buat dosa ni ke akhirat nanti, kami risau, kami takut, ya Allah. Engkau telah pisahkan kami dengan Nabi 1400 tahun tebalnya benteng masa. Janganlah Kau pisahkan kami lagi, ya Allah, dengan Nabi di akhirat kerana benteng-benteng dosa kami bawa balik ke sana, ya Allah. Tolonglah ampunkan dosa kami, ampunkan dosa mak ayah kami, ya Allah. Kami sayangkan mereka, sebahagian daripada mereka telah mati dan pergi tinggalkan kami, ya Allah. Kami bersaksi atas segala kebaikan mereka. Kami, ya Allah, anak-anak yang belajar untuk jadi saleh, angkat tangan doa keampunan untuk mereka. Kalau mereka pernah buat perkara yang memurkakan Kau, ya Allah, kalau mereka pernah tinggal solat dulu, ya Allah, kalau mereka pernah buat perkara yang menyebabkan Kau marah pada mereka, tolonglah, ya Allah, ampunkan dosa mereka. Kami tak mampu nak tengok walaupun sehiris luka di jari mereka. Mana mungkin kami mampu tengok kalau Kau campak mereka masuk api neraka kan, wahai Allah. Kami anak yang dahaka, kalau kami hidup dalam keadaan kami belum mampu untuk doa sehingga Kau ampunkan dosa-dosa mak ayah kami, ya Allah. Kau pertemukanlah kami dengan mereka kat sana nanti, ya Allah. Ampunkan dosa ahli keluarga kami, ya Allah. Kami tak pandai didik mereka. Jangan kerana kelemahan didikan kami pada mereka tergelincir di tebing-tebing api neraka, ya Allah. Tolonglah ampunkan dosa ahli keluarga kami, isteri kami, anak kami seluruhnya, ya Allah. Ampunkan dosa guru kami, ya Allah. Ampunkan dosa seluruh orang Islam dalam dunia ni. Ada yang minum arak, berjudi, ya Allah. Ada yang sibuk berzina dalam keadaan sikit pun tak takut dengan dosa-dosa yang akan dibalas di akhirat oleh Engkau, ya Allah. Tolonglah ampunkan dosa umat ni, ya Allah. Bagi taufik untuk kami terus bertaubat dan istiqamah dalam taubat sampai kami mati nanti, ya Allah. Kami tak pandai nak doa, ya Allah. Apa yang Nabi SAW minta kebaikan dalam doa Nabi, hidayah untuk umat ni datang dan mengenal agama ni, orang bukan Islam di seluruh dunia, untuk hadir hidayah pada jantung hati mereka. Itu yang kami minta dalam doa kami, ya Allah. Apa Nabi SAW minta jauh daripada doa Nabi, wabak, penyakit, bala, bencana, pergaduhan, permusuhan, kebencian di antara kami Kau angkat dan jauhkanlah daripada kami, ya Allah. Ya Allah, sebahagian daripada kami diuji dengan penyakit-penyakit Kau sembuhkanlah, ya Allah. Sebahagian daripada kami diuji dengan masalah rezeki Kau lapangkanlah, ya Allah. Ada diuji dengan masalah hutang Kau langsaikanlah, ya Allah. Ada diuji masalah rumah tangga Kau selesaikanlah dengan kebaikan, ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.